Objektif kajian yang kami adakan ini adalah untuk mengkaji kadar peratusan kesinambungan penggunaan aplikasi perkhidmatan penghantaran makanan selepas pandemik COVID-19. Pada pandemik COVID-19 kali ini, terdapat satu akta baharu iaitu Akta 342, iaitu suatu akta bagi meminda dan menyatukan undang-undang yang berhubungan dengan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit dan bagi mengadakan peruntukan mengenai perkara lain yang berkaitan dengannya. Fungsi Akta 342 ini adalah untuk melarang sebarang aktiviti perhimpunan dan berkumpul secara ramai dalam sesuatu tempat bagi mengelakkan jangkitan COVID-19. Ini kerana kita difahamkan bahawa COVID-19 ini menular melalui kawasan yang terlalu ramai orang. Falsafah kesihatan. Kesihatan adalah sesuatu yang sempurna dari segi fizikal, mental dan sosial. Ini berdasarkan daripada World Health Organization (WHO). Ordinance law pula adalah bahawasanya disebabkan oleh suatu darurat besar yang sedang berlaku di dalam sesuatu persekutuan. Ordinance law ini juga dikenali sebagai Ordinance Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2020. Ordinance 2020 ni pula macam mana? Dia yang di-Pertuan Agong Jawatan Kuasa Khas Bebas di bawah Seksyen 2 Ordinans Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 dengan ahli-ahli daripada kerajaan, pembangkang dan parti profesional yang berkaitan memberikan input dan pandangan kepada Yang di-Pertuan Agong berdasarkan daripada Seksyen 2. Yang di-Pertuan Agong pula atau mana-mana pihak berkenaan boleh mengambil tempat sementara tanah, bangunan atau apa-apa yang bentuk harta alih daripada mana-mana pihak dan menggunakannya untuk tujuan memerangi COVID-19 ini. Ia pula berdasarkan daripada Seksyen 3 hingga Seksyen 5 Ordinans Darurat Kuasa-Kuasa Penting 2021. Malaysia menyediakan dua jenis perkhidmatan penghantaran makanan iaitu peruncit dan penghantaran restoran. Sebagai contoh, peruncit biasanya merujuk kepada industri perkhidmatan penghantaran makanan segera seperti McDonald's, KFC dan Pizza Hut. Penghantaran restoran menyediakan perkhidmatan penghantaran untuk banyak restoran. Contohnya penghantaran restoran adalah Foodpanda, GrabFood, Delivery dan sebagainya. Aplikasi penghantaran makanan merupakan salah satu industri perkhidmatan e-dagang. Pengguna boleh membayar jumlah makanan yang dipesan secara tunai atau dalam talian. Aplikasi penghantaran makanan semakin berkembang dan mempunyai kadar potensi yang baik di Malaysia dan di peringkat global. Menurut tinjauan Rakuna Insight 2020 tentang perubahan tingkah laku pengguna Malaysia yang berkaitan dengan penghantaran makanan semasa pandemik COVID-19, 58% responden Malaysia menyatakan bahawa mereka menggunakan aplikasi penghantaran makanan lebih kerap untuk memesan makanan. Hanya 2% responden menyatakan bahawa semasa pandemik COVID-19, mereka tidak pernah menggunakan aplikasi penghantaran makanan untuk memesan makanan. Dan tempoh pandemik COVID-19, kerajaan melaksanakan perintah kawal pergerakan. Semua orang mesti tinggal di rumah kecuali untuk keluar memberi barang keperluan seperti makanan. Serta perkhidmatan penghantaran makanan adalah penting untuk kehidupan masyarakat. Hal ini kerana sektor perkhidmatan makanan secara tidak langsung dapat memindahkan risiko jangkitan COVID-19 dalam kalangan masyarakat. Penggunaan aplikasi penghantaran makanan untuk memesan makanan boleh memastikan keselamatan ahli keluarga dan juga mengelakkan sentuhan dengan tempat awam yang berisiko tinggi dijangkiti virus COVID-19. Pasaran perkhidmatan penghantaran makanan sebelum dan selepas wabak COVID-19. Permintaan pelanggan terhadap perkhidmatan penghantaran makanan bertumbuh dengan pesat dalam beberapa tahun kebelakangan ini dan dijangka berkembang dengan meluas. Jumlah hasil pasaran perkhidmatan penghantaran makanan global dianggarkan kira-kira 107.4 bilion pada 2019. Sejak wabak COVID-19, pasaran perkhidmatan penghantaran makanan telah mendapat lebih banyak perhatian disebabkan oleh sistem pesanan dan penghantaran tanpa sentuhan dan dijangka terus menarik pelanggan baharu. Pandemik COVID-19 mempunyai pengaruh negatif terhadap industri penjualan makanan di Malaysia kerana peraturan keselamatan yang melarang hubungan langsung dan amalan penjagaan sosial untuk mengurangkan risiko penularan. Perkhidmatan ini dianggap sebagai satu cara untuk menghadkan bilangan keluar dan mengurangkan risiko penularan penyakit COVID-19. Faktor berkembang dan kesinambungan aplikasi penghantaran makanan. Pertama, menjana ekonomi negara. Perkembangan sektor penghantaran makanan telah membuka peluang pekerjaan
kepada masyarakat dan membantu menjana pendapatan sesebuah keluarga. Foodpanda telah menandatangani perjanjian dengan lebih 18,000 restoran dan 8,000 pekerja penghantaran makanan. Ini menunjukkan sektor perkhidmatan penghantaran makanan semakin berkembang dan berkemungkinan akan membantu meningkatkan pendapatan negara. Kedua, kemudahan. Dalam konteks aplikasi penghantaran makanan, kemudahan boleh ditaklifkan sebagai masa dan tenaga yang digunakan pelanggan untuk memanfaatkan perkhidmatan makanan dalam talian. Terakhir, tabiat. Memesan makanan secara atas talian dapat dilihat telah menjadi tabiat baharu rakyat Malaysia sepanjang berlakunya pandemik. Ini dapat dilihat dengan peningkatan pasaran perkhidmatan penghantaran makanan. Sekarang saya akan terus membentangkan metodologi. Dalam penyelidikan kami menentukan untuk menggunakan soal selidik tinjauan dalam talian kerana COVID-19 bahawa kami tidak boleh terbual secara bersemuka dengan orang lain. Soal selidik tinjauan dalam talian dilakukan oleh orang Google untuk menentukan kesinambungan penggunaan aplikasi perkhidmatan penghantaran makanan selepas pandemik COVID-19. Metodologi ini boleh memudahkan responden menjawab soalan dan mudah untuk kita mendapatkan semua data maklumat. Data dalam kajian ini mengumpul selama sehari selepas menghantar borang Google melalui media sosial dan pastel. Data ini mengumpul daripada 30 orang responden. Dalam soalan tinjauan ini, kami mempunyai dua bahagian jumlah 13 soalan. Bahagian pertama adalah mengenai responden demografi dan menilai penggunaan aplikasi penghantaran makanan. Bahagian kedua adalah mengenai tahap penggunaan terhadap aplikasi penghantaran makanan selepas pandemik COVID-19. Kami telah membuat kajian soalan selidik melalui Google Form kepada 30 orang responden. Bagi jantina lelaki sebanyak 43.33% dan bagi jantina perempuan sebanyak 56.67%. Dari segi faktor umur yang paling tertinggi dalam kajian kami adalah di antara berumur 21 hingga ke 30 tahun iaitu sebanyak 60%. Bagi berumur 20 tahun ke bawah sebanyak 23.33%. Bagi berumur 31 hingga ke 40 tahun sebanyak 6.67% dan kemudiannya 41 hingga ke 50 tahun sebanyak 10%. Bangsa yang paling tertinggi adalah bangsa Cina iaitu sebanyak 40%, bangsa India sebanyak 20% dan bangsa Melayu sebanyak 36.67%. Kemudian bagi segi tahap pendapatan yang paling tinggi bagi responden kami adalah kurang daripada RM1,000 dan kemudiannya 33.33% adalah gaji di antara RM1,001 sehingga ke RM3,000 dan kemudian bergaji antara RM3,001 sehingga ke RM5,000 adalah sebanyak 10%. Pekerjaan pula yang paling tertinggi adalah pelajar sebanyak 56.67%, pekerja swasta sebanyak 20%, pekerja kerajaan sebanyak 3.33% dan juga berniaga sebanyak 20%. Soalan selidik kajian kami yang pertama, soalan analisis yang pertama, sebanyak 90% responden iaitu sebanyak 27 orang yang menggunakan aplikasi penghantaran makanan dan 10% iaitu bersamaan dengan 3 orang yang tidak menggunakan aplikasi penghantaran semasa pandemik COVID-19. Kekerapan yang paling tertinggi bagi responden menggunakan aplikasi penghantaran makanan selama sebulan adalah sebanyak 1 hingga 2 kali sebulan iaitu sebanyak 40%, bagi 3 hingga 6 kali sebulan sebanyak 33.33% dan juga bagi 7 kali dan ke atas sebulan sebanyak 10%. Dan juga ada juga responden yang tidak pernah menggunakan aplikasi penghantaran makanan selama sebulan iaitu sebanyak 16.67%. Faktor penggunaan aplikasi penghantaran makanan sepanjang pandemik COVID-19 adalah responden bersetuju bahawa responden jarang masak makanan di rumah sebanyak 30% dan kemudiannya ia adalah menjimatkan masa dan juga kos penyediaan makanan sebanyak 23.33% dan mempunyai peratusan yang malar sebanyak 20% iaitu mereka bersetuju bahawa aplikasi penghantaran makanan ini sentiasa menawarkan promosi dan diskaun dan juga terdapat banyak pilihan makanan dan minuman. Berdasarkan kajian kami juga, sebanyak 90% responden bersetuju untuk menggunakan aplikasi penghantaran makanan
pada masa akan datang dan sebanyak 10% iaitu 3 orang tidak bersetuju untuk menggunakan aplikasi penghantaran makanan pada masa akan datang. Dalam bahagian perbincangan ini, saya akan membentangkan aspek time pressure atau tekanan waktu dan tingkah laku pembelian pengguna. Dalam beberapa kajian lepas, hubungan antara tekanan waktu dan tingkah laku pembelian pengguna telah dikaji dan dikenal pasti. Dengan ini, berlakunya perubahan tingkah laku pembelian pengguna semasa proses membeli makanan. Sebelum ini, pembeli sangat teliti terhadap harga, kualiti dan lokasi kedai makanan. Lagipun mereka selalu membuat perbandingan dengan makanan yang ditawarkan oleh kedai lain. Namun begitu, perasaan tergesa-gesa akibat daripada kekurangan masa telah mengubah tingkah laku pembelian pengguna kepada menitik berat terhadap kelajuan memenuhi keperluan sendiri, iaitu memenuhi rasa lapar dalam tempoh masa yang singkat. Hal ini selaras dengan hasil soal teliti kami yang mengatakan bahawa 90% responden akan terus menggunakan aplikasi ini pada masa hadapan. Mengikut sebab yang diberikan, mereka mengatakan bahawa aplikasi ini dapat menjimatkan masa mereka dalam kehidupan pada masa depan, terutamanya mereka yang balik kerja dan sekolah. Mereka merupakan golongan yang mempunyai permintaan yang tinggi terhadap masa yang lebih untuk membuat kerja sendiri. Oleh itu, fungsi aplikasi ini yang dapat mengurangkan tekanan waktu dan menjimatkan masa mereka telah menjadi satu motivasi kepada mereka untuk bersinambung menggunakan aplikasi ini pada masa hadapan. Antaranya ialah perkhidmatan pencarian makanan dengan memasukkan kata kunci. Hal ini kerana beberapa pilihan makanan yang relevan akan dipaparkan pada halaman hasil carian dalam beberapa saat sahaja. Selain itu, fungsi membuat pesanan makanan beberapa jam lebih awal juga sangat memanfaatkan mereka dengan mementingkan masa menunggu pesanan makanan. Kedua-dua fungsi ini dapat mengurangkan tekanan waktu dan ia telah menyebabkan mereka terus menggunakan aplikasi ini dalam kehidupan pada masa hadapan yang sebab pantas. Semenjak pandemik COVID-19 telah melanda Malaysia, pelbagai inisiatif yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi menjaga kesejahteraan dan keselamatan rakyat agar tidak dijangkiti oleh virus. Antaranya ialah bagi kawasan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP, kerajaan telah mengeluarkan pernyataan bahawa sebarang penganjuran majlis dan aktiviti dine-in tidak dibenarkan. Dengan wujudnya pernyataan sebegini dari pihak kerajaan, ia telah memberi impak yang negatif dan positif kepada sesetengah pihak. Bukan itu sahaja, masyarakat tidak dibenarkan keluar sekiranya tiada urusan penting. Hal ini menyebabkan masyarakat banyak bergantung kepada aplikasi penghantaran makanan. Aplikasi penghantaran makanan sangat penting dalam mencegah penularan wabak COVID-19 kerana syarikat penghantaran makanan melaksanakan contactless delivery ataupun penghantaran tanpa sentuh. Secara tidak langsung, senario ini mengubah persepsi masyarakat pada masa kini bahawa aplikasi penghantaran makanan sangat penting dalam mencegah penularan wabak COVID-19. Hampir 90% responden bersetuju untuk meneruskan lagi penggunaan aplikasi penghantaran makanan selepas pandemik. Malahan pula, penggunaan aplikasi makanan sangat efisien dan menjimatkan masa. Hal ini demikian kerana pengguna hanya perlu menekan sahaja kedai makan yang mereka inginkan dan tunggu sahaja makanan yang dipesan sampai di hadapan rumah mereka. Perkara ini amat memudahkan bagi mereka yang sibuk bekerja dan tidak mempunyai masa yang cukup untuk memasak. Jika dipandang dalam konteks yang lain, aplikasi sebegini juga amat memudahkan urusan pembelian makanan dan minuman kerana aplikasi penghantaran makanan boleh digunakan dalam bentuk e-money, jenis pembayaran tunai yang cashless yang dapat meningkatkan fleksibiliti, kecekapan dan kemudahan kepada penggunanya. Konklusinya, penggunaan aplikasi penghantaran makanan amatlah sesuai dalam kalangan masyarakat yang moden hari ini. Hal ini demikian kerana aplikasi penghantaran makanan dapat menjimatkan masa pengguna sekaligus ia membawa kemudahan teknologi kepada pengguna yang menggunakan aplikasi sebegini. Oleh itu, penggunaan aplikasi penghantaran makanan amatlah sesuai dengan trend masa ini dan juga pada masa yang akan datang. Kesimpulannya, objektif utama bagi kajian ini adalah untuk mengkaji kadar beratus dan kesinambungan penggunaan aplikasi perkhidmatan penghantaran makanan selepas pandemik COVID-19 di Malaysia.
Sejak wabak COVID-19, nyawa dan kesihatan rakyat Malaysia terancam serta kata kematian meningkat secara beransur-ansur telah menyebabkan masyarakat berasa stres terhadap situasi tersebut. Yang di-Pertuan Agong telah mengisytiharkan darurat bagi memberantas COVID-19 dan pihak kerajaan Malaysia juga melaksanakan beberapa atap bagi memerangi COVID-19 seperti atap 342 iaitu atap pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 1988 di mana persetujuan mengurangi risiko jangkitan virus itu dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Walau bagaimanapun, peristiharan darurat telah memberi peluang kepada sektor perkhidmatan, perhantaran, makanan, berkembang pesat sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Berdasarkan maklumat yang dikumpulkan daripada 30 orang responden, kami mendapati bahawa sebanyak 56.7% orang responden menggunakan aplikasi perkhidmatan perhantaran makanan sebelum pandemik COVID-19 dan telah meningkat kepada 90% orang responden selepas pandemik COVID-19. Ini menunjukkan bahawa pengguna berharap tinggi untuk terus menggunakan aplikasi ini pada masa hadapan. Syarikat perkhidmatan perhantaran makanan juga perlu melaksanakan strategi yang efektif bagi memastikan kelestarian syarikat pada masa depan supaya sektor ini dapat terus berkembang selepas krisis COVID-19.